Okay, Assalamualaikum and very good day everybody. Hari ni kita masuk legal aspect of insurance. So, kita tengok apa benda yang berkaitan dengan undang-undang dan berkaitan dengan insurance. Okay, number one kita mesti tahu what is contract. Okay, kenapa kita kena belajar pasal contract dalam insurance ni? Because insurance adalah agreement ataupun contract. Because dia tak ada tangible item that you bring home. Contract ataupun agreement is enforceable to the court of law. Okay, jadi perjanjian yang dah dimeterai oleh dua pihak atau lebih adalah wajib dilaksanakan. Ataupun jika ada masalah ataupun pertelingkahan disputes boleh bawa ke mahkamah. Okay, essential of contract. Apa yang menyebabkan kontrak itu adalah kontrak? So ada di sini ada 6. Okay, kita tengok satu persatu. Intention of a contract. Mesti ada niat. Okay, the parties enter an agreement must intend to legally bound. Pihak-pihak yang ingin memeterai perjanjian mestilah ada niat untuk diikat ataupun mesti ada niat. Yang kedua, business presumed by law to be legally binding. Dalam business agreement wajib kena kontrak yang sah. Okay, mesti ada intention, mesti ada niat. Yang kedua, offer acceptance, mesti ada tawaran. Satu pihak menawarkan dan satu pihak menerima. So siapa yang tawarkan? Okay, insurance company tawarkan perlindungan. Accept, client ataupun potential customer accept the terms and condition dan membayar premium. Okay, so mesti ada pihak yang memberi penawaran dan pihak yang menerima. Mesti ada penerimaan. Alright. Yang ketiga, consent. Consent adalah persetujuan bersama. Consent ataupun consensus. Kalau anda pernah dengar dulu. Okay, there is no contract unless the party have agreed upon material terms. Bersetuju kesemua sekali dalam terma dan syarat. Okay. Jika kedua-dua pihak bersetuju itu mestilah dikatakan consensus ad idem, iaitu meeting of mind. So what I'm thinking about is what you thinking about too. Itu maksud dia. Apa yang saya fikirkan adalah sama seperti anda fikirkan dalam kontrak ini yang perlu ditandatangani. Jadinya kita yakin pada benda yang sama. Contohnya saya ingin menjual Myvi DCD9471 berwarna putih dan anda juga ingin membeli Myvi yang sama iaitu DCD9471 berwarna putih. Bukan berwarna pink dan sebagainya. Consent cannot be given as a result of mistake. Consent adalah persetujuan. Ianya tidak boleh diberi hasil daripada kesilapan. Dia tidak boleh tersilap. Misrepresentation, penipuan. Duress, tekanan. Dipaksa letak pistol atas kepala untuk bersetuju, tidak boleh. Dan excessive influence atau undue influence, pengaruh tidak wajar, seperti yang dipengaruhi oleh ibu bapa, guru-guru, suami atau isteri, itu dia is undue influence, orang yang ada hak untuk memberi pengaruh yang tidak wajar ke atas anda. Jadinya consent ini adalah mestilah persetujuan sendiri, So jika wujud elemen-elemen yang lain ini, ianya tidak ada consent. Jika tak ada consent, tiadalah kontrak. Yang keempat, legal capacity to contract. Di sini capacity ini bahasa Melayu pun capacity, iaitu mencapai keperluan untuk masuk dalam kontrak. Okey, nombor 1, minors, insane, intoxicated person. Kanak-kanak, orang gila, orang yang toksik, tidak ada capacity untuk sign kontrak. Orang gila tidak boleh sign kontrak, orang kanak-kanak dan orang yang toksik. Toksik ni macam mana? Mungkin ambil ketum, atau ambil ganja dan sebagainya. Yang ketiga, C, person below 18 years old are not generally competent to enter binding contract. Ini disebut kontrak X 1950. Jadi bawah 18 tahun tidak boleh sign kontrak. Sebab tu lepas 18 tahun ramai yang sign kontrak untuk ambil pelan pasca bayar.
Okay. Dan in Malaysia Insurance Act 1996 1996 allow a minor over age of 10 to enter a contract insurance. So kanak-kanak pada umur 10 tahun boleh ambil insurance untuk sign insurance. Tapi jika dia di bawah 16 tahun, mereka boleh mendapat kebenaran penjaga dan ibu bapa. Okay, itu masuk kapasiti tidak gila sampai umur, tidak, bukan kanak-kanak dan bukannya yang toksik. Yang kelima, consideration. Apa itu consideration? Consideration di sini bukannya pertimbangan, di sini adalah balasan. Okay. The benefit one party, the benefit of one party give to another, which he undertake as term of consideration. Okay. Contohnya, pihak insurance memberi perlindungan kepada klien, an act of consideration, dengan perbuatan membalas balik, the client pay premium. Jadi ada pembayaran kepada syarikat insurans, ada pulangan dia atau balasan dia kepada syarikat insurans, which is the paying, which is the premium payment. Okay. Unless party mutually provide benefit under this burden of related agreement, there is no contract. Jika tak ada benefit, maksudnya bukannya kontrak lah. Dan ini di dalam yang saya cakap tadi lah, insurance adalah act or promise to cover the risk by paying a premium. Okay. Dan yang akhir sekali, legality. Contract must be created for legal purpose. Contract mestilah sah di sisi undang-undang, not be illegal against public policy. Ianya mesti tidak haram dan tidak bercanggah dengan undang-undang semasa. Okey, contohnya dalam Malaysia apa? Tidak boleh sign kontrak untuk membeli atau mengambil jual ganja ataupun cocaine. That one is illegal against public policy. Jadi kartel-kartel dadah ni dia tidak boleh sign agreement. Dia tak ada agreement pun. Jika tak bayar dia tembak. So di sini tidak boleh di-enforce di dalam mahkamah. Jika tak bayar pun tak ada cerita di mahkamah lah. Itu cerita lain lah. Cerita settle sendiri. So apa lagi yang illegal di Malaysia? Pembedahan jantina. Jadi pembedahan jantina ada illegal. Jadi mungkin yang telah melakukan pembedahan jantina tidak ada insurans untuk cover lah. That one is illegal. Okay. Apa-apa saja yang bercanggah dengan undang-undang tidak boleh dikontrakkan. Jadi di sini legality wajib ataupun selaras dengan undang-undang semasa, perlembagaan semasa. Okay. So ingat ada 6 essential ataupun perkara yang paling penting dalam kontrak. 6 ni. Okay, tengok defective contract. Kontrak yang defect, yang problem, ada masalah, ada 3. Number 1, void contract. Kontrak yang bukan kontrak pun, ataupun kontrak terbatal dengan sendirinya. Void contract. Does not exist. Tidak wujud pun. It's just an agreement yang tidak laku di mahkamah. Okay, kenapa dia adalah void contract? Mana-mana 6 elemen tadi kontrak yang kita baru bincang pasal essential of contract tiada. Contohnya, tidak sah di sisi undang-undang atau legality tiada. Kontrak jual beli dadah. Ataupun tiada offer and acceptance. Itu pun void contract, terbatal dan bukan kontrak pun. Lagi tak ada balasan, tak ada penerimaan dan tiada pembalasan. Tidak ada bayar premium ke apa dan sebagainya. Itu bukan kontrak pun. Okey. Dan di sini contract without insurable interest is also void. Jadi kontrak yang tiada kaitan dengan hubung kait di antara pemilik dan aset tersebut juga terbatal. Contohnya, saya ingin menjual bas UiTM. Saya ni bukan pemilik UiTM. Saya jual bas UiTM. Jadi saya bukan toke UiTM untuk jual bas. Jadi this one means that it's a void contract. Kontrak tu tak wujud pun dan salah di sisi undang-undang. Yang kedua, voidable contract. What is voidable contract? Kontrak yang boleh batal. Tadi tu terbatal dan bukan kontrak. This one kontrak biasa
yang boleh batal. The contract is voidable if one party contract given the option to consider the contract void. Kontrak tersebut dianggap boleh batal jika satu pihak menganggap kontrak tersebut batal. Ada beberapa syarat menyebabkan kontrak itu boleh batal ataupun batal. Okey. Nombor 1 di sini ada dia panggil have breached the duty of utmost good faith. Tidak memberi penerangan sepenuhnya melalui detail-detail atau maklumat yang diperlukan. Jadinya tidak memberi disclosure. So membatalkan kontrak tersebut lah. Contohnya anda ada cancer, guna ambil insurans tapi anda tak declare anda ada cancer. Kemudian anda ada penyakit yang berkaitan cancer telah wujud dan syarikat insurans boleh batalkan insurans anda sebab anda tidak perform the duty of utmost good faith, which is not disclose about your cancer treatment atau cancer penyakit lah. Dan yang ketiga adalah unenforceable contract. Kontrak yang sah, kontrak yang valid tetapi tidak boleh dilaksanakan. Okey, di sini ada maksud dia, a contract is a contract in the void or non-voidable cannot be enforceable through a court of law. Tidak boleh dilaksanakan melalui mahkamah. Okey, bukan semua kontrak yang unenforceable ni adalah void contract. Tetapi ada kontrak yang sah tetapi ianya juga adalah unenforceable. Contohnya apa? Contohnya kontrak yang dilaksanakan tiba-tiba tidak boleh dilaksanakan sebab kegagalan untuk mencapai sesuatu yang di luar kawalan. Contohnya, anda telah mengupah Aida Jebat untuk menyanyi di dataran Medan Ilmu, tetapi pada hari kejadian hujan lebat banjir sampai separuh meter. Jadi Aida Jebat pun tak boleh menyanyi, anda pun tak boleh saman Aida Jebat, dan Aida Jebat juga tak dapat pembayaran because this one is unenforceable, sebab dipanggil tidak boleh dilaksanakan. Bukan salah you, bukan salah Aida Jebat. Ini semua takdir unenforceable contract. Okey. Kalau dalam undang-undang dia panggil the doctrine of frustration. So doctrine of frustration means that dia tidak boleh dilaksanakan, jadi frust lah. Okey, itu saja untuk topik kali ini. Ada apa masalah boleh tanya saya dalam WhatsApp group. And thank you very much and have a good day.